Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good morning. Thank you for coming for this PC. Ini adalah berkaitan dengan GISBH. Saya perkenalkan sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, wakil daripada GISBH. Perkenalkan iaitu Puan Mubarakah, Mubarakah. Ya. Kita ada Tuan Syarabil, Muhammad Syarabil, ya, dan kita ada Puan Haula Asy'ari. So itu ada 3 orang wakil daripada GISBH, dan kami diminta oleh GISBH untuk membantu mereka bagi sesi ini. So sesi ini adalah wakil-wakil GISBH yang telah pun menjalani tahanan riman dan kini dibebaskan atas jaminan polis. Dan kami adalah barisan yang dilantik untuk menjaga hak kepentingan syarikat GISBH, begitu juga kepada menjaga hak kepentingan pegawai-pegawai kanan dan pengurusan tinggi GISBH. Saya Rosli Kamarudin, bersama saya ialah Tuan Najib Zakaria dan juga Tuan Haji Hasnan Hamzah, begitu juga Puan Dorina binti Abdullah, Tuan Bustamam Ahmad dan juga Encik Muhammad Zaim Rosli. So ini adalah di antara tim peguam yang akan membantu GISBH dan pegawai-pegawai kanan mereka untuk menangani kes ini. Ingin saya nyatakan bahawa kenapakah siaran media ini diperlukan oleh GISBH dan kami diarah untuk membantu GISBH. Pertama, ingin disampaikan tuan-tuan perlu tahu bahawa esok akan diperdebatkan di Parlimen oleh 3 YB menteri kita mengenai GISBH. Kami mempunyai masa yang suntuk untuk mengutus apa-apa surat kepada ketiga-tiga YB menteri yang akan berhujah besok di Parlimen. Dengan demikian, kami ambil kesempatan ini untuk menyampaikan rayuan GISBH dan juga anak guam kami kepada kerajaan. Pertama, ingin saya nyatakan bahawa kami diarahkan untuk menyampaikan kepada pihak kerajaan, pihak berkuasa, pihak PDRM bahawa GISBH dan juga sesiapa yang disiasat di bawah kes ini tidak mengamalkan apa-apa sikap berkonfrontasi dengan pihak berkuasa dan pihak kerajaan. So, kami diarah untuk menyatakan bahawa GISBH, pegawai-pegawai tinggi dan sesiapa yang disiasat di bawah kes ini ingin bersama-sama dengan pihak berkuasa. Hak untuk menyiasat ini adalah hak pihak berkuasa. Kami akur dengan siasatan ini, tetapi rayuan GISBH dan sesiapa yang disiasat ialah siasatlah dengan adil dan dengan aman. Kerjasama akan diberikan. Jadi rayuan yang ingin disampaikan oleh GISBH ialah pertama, pihak berkuasa mempertimbangkan dengan aku janji dan kerjasama yang akan diberikan oleh suspek yang ditahan atau yang dibebaskan dengan jaminan polis bahawa Undang-Undang Keselamatan Sosma tidak dikenakan ke atas suspek dan juga GISBH. Ini adalah rayuan yang pertama, supaya Undang-Undang Keselamatan tidak dikenakan. Kedua, GISBH, ahli lembaga pengarah dan pegawai-pegawai syarikat telah memberi kerjasama yang baik dan akan terus berbuat demikian dalam apa-apa siasatan pihak berkuasa PDRM dan mana-mana agensi penguatkuasaan yang lain, termasuk pihak berkuasa agama negeri. Ya. Ketiga, merayu kepada semua NGO, persatuan, ahli politik, ahli profesional dan individu-individu yang lain termasuk semua netizen
yang tidak dilantik oleh GISBH supaya menghentikan sebarang polemik, perdebatan dan sebagainya yang boleh menimbulkan rasa tidak senang mana-mana pihak berkuasa, termasuk PDRM. Ya. Yang keempat, menegaskan bahawa GISBH dan komuniti GISBH bukanlah kumpulan pengganas, dan biarlah pihak PDRM dan juga agensi yang berkaitan untuk menyelesaikan siasatan mereka, dan hak undang-undang GISBH akan diurus oleh pasukan peguam yang dilantik. Kelima, GISBH merayu agar kerajaan pihak berkuasa memberi kebenaran kepada semua yang terlibat untuk sama-sama terlibat di dalam apa-apa pengurusan kebajikan anak-anak, dan juga untuk dan memberi aku janji akan mematuhi segala aturan-aturan yang ditetapkan. Yang keenam, merayu kerajaan atau pihak berkuasa memberi kebenaran kepada usahawan-usahawan GISBH memulakan perniagaan semula untuk kesinambungan kehidupan kerana mereka tidak terlibat dengan aktiviti ataupun perniagaan haram. So itulah antara rayuan dikemukakan kepada pihak kerajaan, yang mana rayuan ini juga akan disampaikan secara bertulis kepada YB Menteri yang terlibat. Jadi kalau kita melihat baru-baru ini sidang media iaitu yang berusaha Tan Sri Ketua Polis Negara bertarikh 10 hari bulan 10 24, kedudukan pada masa tersebut 10 Oktober iaitu tahanan SOSMA 58 orang, yang masih diriman pada tarikh 10 hari bulan 10 35 orang, yang telah dijamin 237 orang, yang telah bebas tanpa syarat 37 orang. Ini data dari yang saya baca adalah data yang diberikan oleh Tan Sri Ketua Polis Negara, ya. Dan mangsa yang diselamatkan 620 orang. Ini data pada tarikh tersebut, dan 553 diletakkan di pusat perlindungan JKM. So ini adalah data pada tarikh 10 hari bulan 10. Jadi kalau tuan-tuan semalam mendengar satu sidang media daripada ibu bapa yang mengatakan bahawa mereka tiada kaitan langsung dengan GISBH dan anak-anak mereka juga telah pun berada dalam perlindungan, maka saya menyeru kerajaan, bantu uruslah tanpa mereka perlu mengambil tindakan undang-undang. Saya juga kami mendapat maklum bahawa sekumpulan ini memang tiada kaitan langsung dengan GISBH dan mereka telah pun dibawa oleh JKM di dalam operasi yang tertentu. Baik, selain daripada itu ingin saya menegaskan bahawa GISBH ini siasatlah, kerajaan siasat. GISBH akan beri kerjasama. Saya berpendapat tidak perlu suatu tahanan seperti yang telah berlaku. Yang berlaku selama ini ialah tahanan berulang kali. Tahanan berulang kali ini ada yang sampai mencecah lebih 20 hari. Dan kemudian ada yang di SOSMA. Maksudnya selepas tahanan 20 hari, ada yang di SOSMA 28 hari, dan selepas ini bergantung kepada keputusan pendakwaan. GISBH merayu bahawa tidak perlulah undang-undang keselamatan security law ini digunakan terhadap mereka kerana mereka bukanlah kumpulan pengganas. Tanganilah kes GISBH ini dengan aman. Jika
siasatan itu berkaitan akidah, biarlah pihak berkuasa agama negeri menyiasat dan menentukan dan menguruskan akidah GISBH. Jika ada kes jenayah berlaku di mana-mana dalam komuniti mereka, siasat dan tuduhlah itu suatu perkara yang berasingan. Berilah kebenaran kepada pengusaha-pengusaha, usahawan-usahawan GISBH untuk meneruskan kesinambungan hidup mereka. Tiada perniagaan haram yang kita dapati dilakukan oleh mereka di tanah air ini, ya. Dan kami mendapati bahawa tiada pusat perjudian dibuka oleh GISBH, if you can condone that, ya. Tiada pusat perjudian online dibuka oleh GISBH, if you can agree with me, ya, press, ya. Tiada pusat-pusat ataupun rumah-rumah pelacuran yang di bawah GISBH, you can condone me, we got no complaint on that. Maka siasatan terhadap GISBH ini lakukanlah mengikut penuh tertib undang-undang dan juga ihsan kerajaan. Berilah ihsan kepada mereka di dalam siasatan ini, ya. Tidak perlu tahanan berulang. Majoriti tahanan yang telah pun dibebaskan memaklumkan kami bahawa hari-hari siasatan itu beberapa hari sahaja, tetapi tahanan itu sampai 20 hari. Ini suatu yang tidak ihsan, ya, suatu yang tidak ihsan, ya. Kumpulan tertinggi ditutup mata, kawalan ketat ala kes Lahad Datu. Ini pun saya rasa berilah ihsan, belas kasihan kepada mereka yang uzur, yang tua, berusia 70 tahun, 60 tahun, sakit, dan di dalam tempoh tahanan ini ada yang di-warded di hospital, 2 orang di-wardedkan di hospital. Begitu juga saya dapati bahawa keadaan seperti ini kami berpendapat ialah tidak perlu dilancarkan pemusnahan terhadap GISBH ini kerana mereka tidak perlu dihukum sebelum apa-apa sabitan, ya. Kalau penahanan itu berlawanan, kalau siasatan ataupun kegiatan mereka dianggap bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, tanganilah mengikut hukum yang sedia ada, tanganilah mengikut enactment kerajaan negeri yang sedia ada. Berkaitan akidah ini juga, dia tidak akan sama keadaannya dengan peruntukan undang-undang di dalam kanun keseksaan ataupun penal code. Dia akan membawa jurusan yang berbeza antara undang-undang syariah, antara akidah berlawanan ataupun sesuatu yang dikatakan sesat, tidak sama dengan apa-apa pertuduhan dalam mana-mana seksyen kanun keseksaan. Jadi kalau ada keraguan mengenai wang, akaun dan sebagainya, tanganilah mengikut undang-undang yang sedia ada. Tidak perlulah terbawa-bawa dengan anjuran ataupun siasatan pukas, maka tangkapan dibuat secara pukat. Jadi siasatan seperti pukas, tangkapan seperti pukat. Ini suatu yang tidak ihsan di dalam kerajaan madani sekarang ini. Jadi kita merayu bahawa apa rayuan yang dikemuka itu dapatlah sampai kepada pihak berkuasa. Kerjasama akan diberikan oleh GISBH, tanganilah mengikut undang-undang, tiada perlu suatu undang-undang keselamatan. Ya, sekian, terima kasih. Ingin saya tegaskan di sini bahawa pada pandangan peguam, Barisan Peguam, kami berpendapat bahawa kumpulan GISBH ini tidak
mempunyai ciri-ciri kumpulan jenayah terancam seperti mana yang diperuntukkan di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Seperti mana yang telah dihuraikan oleh sahabat saya Datuk Rosli sebentar tadi, jenayah terancam ini melibatkan kegiatan-kegiatan jenayah seperti perjudian, pelacuran, kongsi gelap dan seumpamanya. Dan kita tidak nampak ada ciri-ciri jenayah yang saya sebutkan tadi terdapat dalam kumpulan GISBH. Yang mungkin menjadi isu pada pandangan pihak berkuasa adalah tentang isu eksploitasi kanak-kanak. Dan sekiranya kita halusi, benda ini sebenarnya masih lagi dalam siasatan. Saya tidak mahu memberi apa-apa komen atau maklum balas yang lanjut sebab ia akan menyukarkan lagi keadaan kerana perkara ini adalah sub judice. Tapi sekurang-kurangnya saya pohon agar pihak kami pohon agar satu siasatan yang menyeluruh, yang adil. Ya. Kalau kita lihat gambar ataupun video yang ditayangkan oleh dalam internet ya tentang kanak-kanak tersebut bekerja tanpa gaji dan sebagainya, ianya tidak semestinya satu anggapan eksploitasi kanak-kanak telah berlaku di bawah undang-undang. Kerana pihak GISB sebenarnya tidak terlibat dalam apa-apa eksploitasi kanak-kanak. Itu saja yang ingin saya nyatakan. Menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, siasat dan lakukanlah mengikut undang-undang berkaitan dengan akidah. Ya. Jadi kalau benar berlaku begitu, tanganilah mengikut enakmen syariah di negeri-negeri masing-masing. So itu adalah hak kerajaan dan pihak berkuasa. Baik, saya tanya semula, adakah mana-mana kes yang berkaitan pelanggaran akidah di negeri-negeri ataupun ajaran sesat yang mana tahanan siasatan itu dilakukan menggunakan SOSMA? Sahad. Jadi penggunaan SOSMA dan Undang-Undang Keselamatan untuk kes yang sebegini, saya rayu pihak kerajaan, GISB rayu pihak kerajaan, lakukan siasatan seperti biasa dengan tidak menggunakan Undang-Undang Keselamatan. SOSMA adalah sesuatu yang sangat tidak ihsan. Dia membenarkan suatu penahanan jangka masa yang lama dan jika ada pertuduhan yang akan dikaitkan dengan SOSMA, ianya menjadikan keadaan tertuduh itu tidak boleh dijamin. Jadi di manakah ihsan dalam siasatan itu kalau siasatan berkaitan dengan akidah? Bermakna adakah kerajaan akan menangkap dan menyiasat semua orang yang tidak mempunyai akidah bersamaan dengan ahli sunnah wal jamaah? Bagaimana, adakah kerajaan akan menangkap semua orang yang tidak bersamaan ahli sunnah wal jamaah? Ini satu persoalan. Jadi lakulah siasatan seperti biasa. Encik Rosli, will GISBH be considering taking civil action against the government for wrongful detention or anything of that? Okay. That will be deal with the legal team. What we are doing now, acting for GISBH, to appeal to the government, to appeal that for them to be investigated fairly and according to the proper law. So we don't need to jump on that stage. We will go when the times come. But what we are appealing now is something unnecessary to go against the government if the investigation in accordance with the proper provision.
suatu yang tak perlulah kita nak menyaman semua pihak. We are appealing, GISBH now appealing that siasat dengan aman dan seperti arahan Datuk Pengerusi GISBH, mohon kepada kerajaan untuk rundingan. Dia stres 3 kali kepada tim pengguam. Rundingan bermaknanya apabila telah pun ditahan, telah pun disiasat, sekarang ni menjadi tanggungjawab semua orang. For the Muslim, kalau ada orang mempunyai akidah ataupun ajaran yang sesat, tanggungjawab for all the Muslim, all those Muslim, tanggungjawab kepada semua Muslim, bukan saja kepada kerajaan, tetapi kepada kita semua untuk membetulkan. Itu tanggungjawab semua. Tetapi perlukah perniagaan mereka ditutup? Perlukah mereka ditahan sosma tiada jaminan? Perlukah mereka ditangkap, mata mereka ditutup dan dikawal ketat dengan rifle M16? Perlukah begitu? Ya. Sorry for asking back. Throwing back the question to you dengan pertanyaan itu. Ada lagi? Tuan, setakat ni berapa ramai yang masih lagi ditahan? Baik. Sebenarnya kami membaca rekod daripada sidang media Tan Sri Ketua Polis Negara. Pada tarikh 10 hari bulan 10, mengikut rekod pihak polis, masih ada lagi riman 35 orang. Itu pada tarikh 10 hari bulan 10. Sebab tangkapan berlaku saban hari. Dan juga jaminan diberi juga sekarang saban hari. Jadi kami pada hari ini belum dapat update yang tepat. Kami juga selalu memohon kepada pihak polis untuk memberikan data yang tepat. Dan kami faham pihak polis pun terlalu banyak kerja tambahan mengenai GISBH. Jadi bekas-bekas tahanan GISBH yang dijamin boleh menceritakan. Itu kita berucapkan terima kasih kepada pihak polis. Layanan yang diberikan adalah baik. Makan minum mereka dijaga dengan baik. Jadi bermakna nasihat kami kepada kumpulan ini ialah ada ruang untuk kerjasama itu diberikan. Siasatan dilakukan bagi kerjasama penuh dan menjadi tanggungjawab kita. Kalau ada akidah terpesong ataupun dikatakan sesat, semua bertanggungjawab untuk mengembalikan mereka. Bagi anak-anak yang telah pun ditahan, menjadi tanggungjawab kita semua. Bagilah penglibatan itu kepada ibu bapa yang juga GISBH dan yang bukan GISBH. Ya. Saya bagi contoh, salah seorang lembaga pengarah bernama Datuk Lokman yang mempunyai 15 orang anak melalui 4 orang isteri. Pada prosiding itu saya berada di mahkamah dan saya melihat betapa betapa simpatinya saya kepada pegawai-pegawai JKM. Dalam 15 orang anak itu, pegawai JKM yang datang cukup ramai untuk membantu 15 orang. Dan 15 orang ini diletakkan di 3 pusat jagaan berbeza. 2 di Kempas, satu lagi pusat jagaan di Ceras, Selangor. Jadi kumpulan 15 orang anak ini, adik-beradik ini dipisahkan kepada 3 pusat. Dan salah seorang anak Datuk Lokman ini ialah mengalami penyakit cerebral palsy. Dia dalam keadaan yang perlu dibantu 24 jam. Makan dan minum melalui tiub. Saya simpati kepada anak ini dan saya juga simpati kepada pegawai JKM. Ini baru 15 orang anak-anak. Ada lagi 500 lebih pada JKM. Bagaimanakah JKM mampu menangani perkara seperti ini? Jadi berilah ruang kepada keluarga mereka sendiri untuk mengambil bahagian. Kalau tidak ada yang terlibat dengan GISBH,
saya rayu kepada kerajaan, kembalikanlah. Ya. Perkara ini boleh dilihat dengan aman. Tuan, Ya. bagaimana dengan isu nasab? Ada yang kata anak ni dia bukan daripada perkahwinan yang ikut, maksudnya tak ada documentation. Dia bin Abdullah binti Abdullah. Lepas tu tuan, baru-baru ni PCIG tu baru mengatakan bila ditangkap, bila minta ibu bapa datang, tak ada langsung ibu bapa yang datang. So kenapa bila jadi macam ni tiba pula tuntut nak salahkan kerajaan pula? Tapi sebelum ni dah minta, KPN dah minta nak datang tapi tak datang. Baik. Kenapa boleh tak datang kalau betul sayang anak saya? Okey. Bagi GISBH, bila tangkapan berlaku, majoriti ibu bapa itu berada dalam tahanan. Itu mesti diketahui, difahami. Majoriti ibu bapa berada dalam tahanan. Contohnya seorang pegawai keuangan GISBH bernama Kushairi. Kushairi ini, ibu saudara mengesan di manakah seorang anak beliau yang turut ditahan. Tetapi mendapat jawapan yang sangat sukar oleh kerana kerenah birokrasi. Di sini kita simpati dengan JKM. Mereka dengan bahasa mudah kita kata mereka pun jam. Dekat mana, pusat mana, publik datang pun mereka tidak dapat memberikan maklumat itu. Pergi ke balai, balai kata pergi JKM. Pergi JKM, JKM kata oh kita ada perintah mahkamah. Bagaimana mereka boleh memperolehi perintah mahkamah? Apabila semua orang ini ditangkap dan dibawa untuk perlindungan, mestilah JKM menjadi pihak yang memohon perintah untuk memberi perlindungan. Dengan itu perintah diberikan kepada JKM. Dengan perintah itu, maka orang-orang yang ibu bapa mereka kebanyakannya masih dalam tahanan. Itu satu hal. Dan hal yang kedua, mengenai isu telah pun dihubungi ibu bapa, saya rasa telah pun dijawab dalam sidang media semalam oleh 91 keluarga yang terlibat. Berkaitan dengan nasab ini, biarlah disiasat oleh Jabatan Agama Negeri ataupun JAKIM. Siasatlah. Kalau benar berlaku begitu, tangani mengikut hukum yang ada. Hukum ada. Perkara ini belum lagi, ini perkara yang baru dilemparkan. Benar ataupun tidak, masih di dalam penyiasatan. Dan saya percaya yang ditahan, kebanyakannya JSB yang ditahan, ada yang masih SOSMA, dan ada yang masih yang telah pun dibebaskan jaminan. Belum lagi ditemuduga ini anak siapa, telah buat DNA ataupun belum, perkahwinannya bagaimana, akad nikahnya bagaimana. Mereka belum ditanya. Apa yang berlaku sekarang semuanya ada di media sosial. Semua ada di media sosial. Tanpa mereka yang terlibat itu disiasat dengan teliti. Saya ingin beritahu satu lagi ya. Salah satu sebab kenapa ibu bapa ataupun sesiapa tak boleh datang ke pihak polis kerana kebanyakan yang dikatakan dah serah diri tak pergi jumpa dengan polis tapi ditangkap. Jadi ini termasuk dengan ibu bapa kepada kanak-kanak tersebut. Sebab apakah jaminan bahawa jika mereka pergi ke balai polis nak tuntut anak dan sebagainya, tiada tangkapan dibuat. Jadi itu menyebabkan ada sedikit kekeliruan dan tidak boleh disalahkan pada ibu bapa semata-mata ataupun penjaga ataupun waris, kerana mereka takut mengambil risiko mereka pula akan ditangkap oleh pihak polis. Maksudnya memang sebelum ni KPN cakap tak datang tu kena takut. Memang ada datang cuma takut ditangkap ataupun tak, sebab ada banyak spekulasi. Yang betul ni macam mana? Sebab apa? Ada yang datang tapi kena tangkap. Jadi dah ada fobia di kalangan mereka ni, takut mereka ditangkap, apa akan jadi pada keluarga mereka dan sebagainya. Dan ada situasi di mana suami dan isteri ditangkap. Apa akan berlaku kepada keluarga mereka? Jadi tak boleh salahkan kepada ibu bapa atau waris-waris. Ya, benda ini sepatutnya ditangani dengan secara lebih telus
lebih memahami seperti mana yang Datuk Rosli cakap tadi, dengan ihsan. Itu saja. Right. Ada dakwaan anak-anak ni dah ditinggalkan daripada kecil, maksudnya dah bertahun-tahun ditinggalkan di tidak jagaan. Jadi bukan sepatutnya wajar untuk pihak polis menahan ibu bapa ni untuk menyiasat perkara atau dakwaan terbabit yang anak-anak ni dibiarkan bertahun-tahun. Tak, dia macam ni, pihak polis ada kuasa, kalau dia nak tangkap, contohnya dia mesti ada satu kesalahan, dan saya percaya dia kalau ada pun, saya rasa mungkin ada kesalahan di bawah akta kanak-kanak, ya, sebagai contohnya di bawah Seksyen 31 pengabaian dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sebelum pihak polis melaksanakan kuasa atau budi bicara mereka dalam situasi yang melibatkan GISBH ni, bukan macam kes seperti biasa, sebab ini seperti yang mana Datuk Rosli cakap, tangkapan secara pukal ni, ya, saya rasa minta maaf lah, ada banyak ketidakadilan yang berlaku, ya, tidak ada agak-agak sukar, ya, sebab banyak kecaman-kecaman yang dibuat, dan sebab itulah kami ke hadapan untuk membuat press conference ini untuk menyuarakan keadaan dan kepada pihak awam. Kan dakwaan Exco Agama selalu semalam cakap anak-anak yang ditahan yang diselamatkan daripada GSB ni dikatakan diredahkan dengan video-video militan. Boleh sikit? Itu spekulasi. Ya, itu spekulasi. Kita tak tahu lagi apa yang siasatan yang telah berlaku, ya. Sebab saya pastilah kalau ikut apa yang diberitahu oleh manajemen tertinggi GISBH, tidak berlaku apa yang seperti ditomahkan. Ya, tidak ada sebab ini. Sebab kumpulan GISBH ni, dia essentially dia ingin membuat perniagaan dan secara pada yang sama berdakwah. That is dia punya fokus of GISBH. Dia memulakan berniaga dan juga berdakwah. Dan saya tidak nampak kenapa mereka perlu mendidik anak-anak mereka untuk menentang kerajaan ataupun untuk berjihad dengan menjatuhkan kerajaan atau sebagainya. Sebab GISBH ni ada satu kumpulan yang percaya kepada keamanan, dan mereka sebenarnya percaya untuk berdakwah dan juga menjalankan perniagaan. Kalau kita lihat kepada produk-produk GISBH, ya, dia ingin mengeluarkan produk-produk yang halal dan thayyiban, ya. Jadi saya rasa pihak kerajaan kena mengambil satu tindakan yang lebih adil dan juga tidak mengeluarkan satu kenyataan yang memburukkan situasi lagi. Jadi sebab tu kita rayu supaya siasatan dibuat. Kalau ada tomahan sebegitu, ada aligasi begitu, siasat, kita tidak perlu mendapat satu bahan kemudian dipaparkan dalam media. Jadi berlaku, kita tidak mahu ada peperangan dalam media. Kita tidak mahu ada konfrontasi di dalam media. Siasat seperti biasa, ada kes, tuduh, dan mereka membela diri mereka as their right guaranteed by the Constitution. Siasat kalau ada komplain, kalau ada bukti, tuduh. Mereka ada hak untuk membela diri mereka. Jadi tidak perlu jumpa satu perkara belum habis siasat disiarkan kepada media. Dengan sebab itulah kami pada hari ini GISBH memanggil media. Terima kasih kerana datang. Sebab itu kami memanggil media. Kalau tidak, nasihat peguam kepada GISBH ialah there will be no confrontation through media. Tak perlu. Tetapi oleh kerana terlampau banyak sidang akhbar, jumpa satu allegation, sidang akhbar pun dibuat. Jadi perkara itu nampak begitu besar, dengan gambaran dikawal ketat dengan M16. Ini sudah begitu besar. Sebenarnya siapakah yang menggemparkan isu ini? GISBH dan komunitinya merayu kerajaan. Mereka akan bekerjasama. Mereka
tidak mahu berkonfrontasi dengan pihak berkuasa. Mereka merayu agar hak mereka juga didengar. Mereka juga merayu agar tidak mengguna pakai alegasi-alegasi daripada pihak-pihak lain yang telah pun disiarkan dalam sosmed begitu lama. So ini harapan dan rayuan GISBH. Dan besok ada persidangan parlimen mengenai isu ini. Saya harap kesemua YB menteri dapat mendengar rayuan mereka dan dapat menyiasat dengan detail. Ya. Sama alegasi yang disebut-sebut oleh Tuan Pres tadi itu, kalau kita boleh bertanya kepada 3 orang wakil GISBH sama ada mereka telah pun disiasat isu ini. Puan Kaula, adakah Puan ditanya mengenai isu ini? Puan, macam Puan tahulah, kalau saya tak cakap apa, Puan tahu rasanya dalam sosial media memang banyak tuduhan dilemparkan macam-macam lah, masih lagi mengamalkan yang dulu. Saya pernah juga berjumpa dengan ada seorang ahli dan dia dah bagi konsep Puan tak ada amalkan apa pun, itu sudah lama dah lama ditinggalkan. So Puan rasa macam mana Puan? Tumahan-tumahan tu adakah masih lagi diamalkan atau sebenarnya dah tak ada dah pun, dah bergerak ke arah lain perniagaan dan dakwah saja Puan sekarang ni? Terima kasih pada semua. Jadi berkait dengan amalan itulah yang dikatakan tu, memang JISB sendiri kita konsisten lah untuk tidak lagi mengamalkan lagi apa-apa ajaran yang telah dikatakan sesat ataupun salah. Dan rasanya mungkin ada juga yang tahu macam mana kita sendiri dah mengikuti kursus-kursus oleh pihak berkuasa, termasuk daripada pihak Jabatan Agama sendiri, dan juga kita mengikuti juga proses istitabah yang telah dilakukan. Dan setelah itu kita pun telah berkomitmen lah untuk tidak lagi mengamalkan apa-apa yang telah dilakukan sebelum inilah, mungkin daripada zaman Arkam dan setelah itu. Maksudnya orang Muhammadiyah pun dah tak diamalkan? Tidak lagi diamalkan. Ataupun masih ada lagi kumpulan atau kumpulan kecil dalam JISB dia masih mengamalkan aurat Muhammadiyah tu? Kalau itu saya tak tahu, tapi secara dasarnya dan kami pun selalu berbincanglah dan kita dipantau, sentiasa dipantau oleh pihak Jabatan Agama sendiri untuk dipastikan tidak lagi berlaku pengulangan amalan-amalan begitu kan. Dan memang kalau daripada Tuan Haji Nasiruddin sendiri pun selalu mengingatkan bahawa kita kena betul-betul mengikut fatwa yang telah ditetapkan dan jangan mengulangi lagi, sebab kita memang betul-betul nak fokus kepada perniagaan lah. Bagaimana dengan klip video yang tersebar di sosial media, yang klip video yang nampak ahli-ahli GISB mengagung-agungkan Abu Yang? Klip video tu itu dah lama. Itu sekitar tahun 2011 kalau tak silap saya. Jadi itu dah berlaku sebelumlah kita melalui proses kursus. Kita kursus 500 jam kan. Dan juga seterusnya proses istitabah dan sebagainya. Tapi video tu baru keluar sekarang lah. Itu dah berlaku tu daripada dah lama sangat. Termasuk video klip muzik, bawa gambar. Ya, itu dah lama sangat tu. Puan, mengenai dakwaan eksploitasi kanak-kanak tu, kalau Puan boleh komen sikit? Saya tak boleh komen banyak sebab benda tu masih dalam siasatan. Dan dalam proses soal siasat pun kita memberikan kerjasama yang baiklah pada pihak berkuasa, dan pihak PDRM sendiri pun memberikan satu maksudnya berlaku kerjasama yang baiklah antara kita. Tak ada masalah, sebab daripada awal isu ni timbul pun Tuan Haji Nasiruddin sendiri menyebut bahawa kita bersedia nak memberi kerjasama, dan pihak peguam pun berulang kalilah mengatakan kesediaan kita untuk kalau memang ada pertuduhan atau apa tu, kita bersedia untuk disiasat, ditanya dan sebagainya. Puan nak menafikan ke berkaitan dengan dakwaan Exco Agama Islam Selangor sebenarnya cakap tengok video militan tu, anak-anak ni dia dah akan dengan video militan?
Saya sendiri tak tengok lagi berita tu, jadi saya tak boleh nak komen banyak. Puan, last silibus di sekolah-sekolah agama di bawah JSB dan juga Rumah Aman ni, adakah diubah sendiri oleh JSB ataupun perlu mengikut daripada Jabatan Agama Islam Selangor sendiri? Dalam pengetahuan saya, sekolah-sekolah kita yang ada lesen itu memang mengikut silibus JAIS. Dan itu kita ikutlah, dan pihak ni pun datang untuk memantau sentiasa apa silibusnya. Ada soalan lagi? Boleh komen sikit tak mengenai yang pembukuan aset dan harta luar negara dalam negara JSB? Itu pun saya tak boleh nak komen. Peguam, okey, silakan. Benda itu masih lagi di bawah siasatan pihak polis. Ya. Sebelum tahanan besar-besaran, sebenarnya pegawai-pegawai kanan memberi arahan kepada saya sebab ada yang dihubungi oleh pegawai AMLA Bukit Aman, dan saya telah pun menghubungi unit AMLA Bukit Aman untuk memberikan kerjasama. Sesiapa yang mereka perlukan untuk soal siasat, maklumkan kepada saya, kerana saya telah ada arahan untuk membawa mereka yang ingin disiasat ke unit AMLA Bukit Aman. Tetapi saya dimaklumkan bahawa arahan untuk memanggil mereka itu ditangguhkan dan kemudian berlaku tangkapan besar-besaran. So ini satu lagi yang ingin saya kongsikan, bahawa saya tekankan dalam kerajaan Madani ini, ihsan itu nak diserahkan, tetapi pilihan yang dibuat ialah tangkapan. So di sinilah berilah ihsan kepada mereka. Kehidupan kita ni mesti ada ihsan, dan itulah yang diagungkan oleh kerajaan Madani ini. Kita follow dan kita akui ihsan ini sangat perlu. Boleh tak tahu bila AMLA yang panggil untuk ambil ketenangan, bila mereka tanggungan? Dari bila? Start bila? Tahanan bila? Bukan. Yang AMLA tu, dia tadi kamu Encik kata ada AMLA pernah hubungi pihak JSB bila? Kita hubungi unit AMLA ini ialah beberapa hari sebelum tangkapan dilakukan terhadap kumpulan pengurusan tinggi. Kumpulan pengurusan tinggi mula ditangkap pada 19 hari bulan. Jadi pada 17 hari bulan itu saya telah pun menghubungi unit AMLA. Dan perkara ini juga telah pun ditimbulkan di mahkamah semasa prosiding tahanan. Sebab bila prosiding tahanan itu, pihak polis boleh menyiasat di bawah Atib Som. Tuan-tuan dah dengar Atib Som? Menyiasat di bawah AMLA, menyiasat di bawah Akta Kanak-kanak. Dan apabila ditimbulkan keperluan menahan lagi oleh kerana perlu siasat AMLA, maka peguam menimbulkan di mahkamah bahawa keperluan siasatan AMLA ini sebenarnya telah peguam mohon sebelum tangkapan lagi. So di situlah berlaku tahanan berulang kepada suspek-suspek JISBH. Mereka boleh berbuat demikian. Undang-undang membenarkan beberapa kali tangkapan. Ada keputusan Mahkamah Persekutuan boleh tahan banyak kali, yang selalu kita sebut roadshow, dibenarkan. Tetapi apabila ada laporan baru, ada siasatan baru, ada perkara baru untuk disiasat. Tetapi kalau perkara sama berulang-ulang, maka digunakan alasan yang sama, ditukar ayat bahagian atas dan bahagian bawah, dan dipohon tahanan sambungan. Dan kes itu telah diwar-warkan tersangat besar, menjadikan ketakutan, bukan saja ketakutan kepada orang ramai, tetapi menjadikan tahanan mereka pun dibenarkan sambung. Semua orang takut.
Jadi rayuan kami ialah mereka ini bukanlah kumpulan pengganas. Siasat, ada pertuduhan, tuduh, dan that's it. Ikut seperti mana biasa. Ada akidah yang menyimpang, jabatan agama negeri-negeri, pejabat-pejabat datuk-datuk mufti jalankan tanggungjawab seperti biasa. Tidak akan ada pihak yang akan menghalang siasatan, mereka bekerjasama. Dah jadi tanggungjawab kita sekarang. Kalau benar ada individu itu menyimpang Ahli Sunnah wal Jamaah, tanggungjawab kita semua. Jadi kita tak ada pinpoint. Jadi jangan salahkan what has been passed itu dah lepas lah. Ya. Jadi tak payah nak tuding jari yang kenapa pihak ini tak buat tu, kenapa pihak no need. So kita mahu siasatan itu aman dan adil, dan kita mahu perkara ini dapat dileraikan dengan cepat, dan kita juga mereka juga ingin meneruskan kehidupan. Sekarang sudah sebulan lebih semua perniagaan mereka ditutup. Premis perniagaan ditutup. Bila ditutup premis perniagaan, mereka tidak dibenarkan masuk. Tetapi mereka dapat video daripada rakan-rakan mereka yang menampakkan premis ditutup ini orang masuk mencuri. So sekarang siapa yang nak jaga premis itu? Kecurian berlaku. So when you take in your hand, you have to put a guard there. So janganlah timbulkan keadaan yang mana nanti berlaku saman sivil lah, saman kerugian. Ini suatu yang tidak perlu. Ini suatu yang tidak perlu. Jadi dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan, ya, tidak perlulah kita menambahkan lagi kegusaran dan saman-saman terhadap kerajaan. Suatu yang tidak perlu. Kalau menjawab soalan tuan tadi, adakah akan mengambil tindakan sivil, saya menasihatkan mereka, kalau kita boleh selesaikan dengan baik, kita mohon pihak berkuasa memberi laluan. Kita mohon pihak berkuasa memberi mereka terlibat dalam siasatan. Maka suatu tidak perlu. Contohnya premis perniagaan ditutup. Benarkahlah mereka pergi ke premis mereka? Benarkahlah mereka melihat apa yang boleh diteruskan? Teruskan. So adakah menjadi tanggungjawab? Saya sangat gembira apabila mendengar kerajaan negeri Johor telah pun menyediakan program. Sebelum fatwa dikeluarkan telah ada program pemurnian dan bagaimana nak membantu ahli-ahli GISPH. Ini saya mesti memberi pujian kepada kerajaan negeri Johor. Yang tempat lain yang patut kita pujilah. Tapi saya belum dengar lagi. Maknanya dah menjadi tanggungjawab kita sekarang. Kerajaan Perlis juga telah pun memberi bantuan kepada ahli yang menyatakan ada, saya tengok podcast itu yang kita patut puji. So bantulah GISBH dengan penuh ihsan. Kalau mereka silap, betul kan? Perniagaan mereka patutkah kita lumpuhkan? Ada yang berniaga burger, buka kafe, adakah patut lumpuhkan? Sekarang mereka tak ada. Dan juga GISBH ingin memaklumkan kepada kerajaan, ahli-ahli mereka yang telah pun dilatih dengan skill yang tinggi dalam keusahawanan, di dalam kerja-kerja teknikal, menawarkan kepada kerajaan, gunakanlah mereka ini. Mereka telah ada kepakaran. So ini jarang dapat dibuat oleh mana-mana pihak, menyediakan satu platform usahawan, orang teknikal, jarang. Mereka telah mampu lakukan, tawarkan kepada kerajaan, ambillah mereka. So inilah kerjasama yang kita nak mohon kepada kerajaan untuk dipertimbangkan.
Ya. Okey. Alright, saya mengucapkan terima kasih kepada media, ya, dan